بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Insya-Allah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana maklumlah, ini kali pertama saya di sini dan nak memperkenalkan diri pun rasanya dah cukup lah kot tadi kan. Cuma kalau ada soalan mungkin lepas kuliah nantilah insya-Allah. Sebagaimana kata pentingnya ta'aruf ni, sebagaimana kata Ibn Sirin, Abdullah Ibn Sirin, dia kata inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Sebab itu penting untuk puan-puan sekalian, bila mana nak mengambil ilmu ni paling kurang kena kenal jugalah sedikit latar belakang ustaz tu. Sebab tu kalau nak bincang dari sudut tauliah tu, orang kata hari ni panas, sebenarnya dari satu sudut dia ada kebaikan dia tauliah tu, untuk sekat ceramah-ceramah yang mungkin kita terbawa fahaman yang sesat dan sebagainya. Cuma alhamdulillah mungkin itu sekadarnya lah. Kalau saya nak kenal puan-puan semua hari ni tak sempat lah. Jadi mungkin satu hala saja, tuan-tuan boleh kenal nama saya, latar belakang saya pun dah cukup lah insya-Allah. Cuma saya boleh tambah sedikit, saya bukan ustaz selebriti lah, bukan public figure, sebagaimana mungkin Masjid Al-Irsyad ni ramai yang datang. Ustaz Roslan antaranya kan, Ustaz Roslan Muhammad, public figure. Abang saya pernah juga, Ustaz Tirmizi, belum lagi. Tu busy dia sekarang. Oh ya, Masya Allah. Kita dia, Masya Allah. Oh ya, Masya Allah. Oh ya, insya Allah boleh, kita boleh bagi nombor dia. Cuma sekarang ni dia pun busy untuk rakaman tu lah, Quran time yang 2 ni punya. Dan sedikit tambahan, saya alhamdulillah dah mempunyai isteri 2 orang anak. Gitu. Itu saya nak sebut ni. Jadi suspend ni dari sudut wakaf ibtidak tu. Sebab tu tuan-tuan mengaji Al-Quran kan, penting sangat wakaf ibtidak tu. Saya makan nasi dan saya makan nasi kejap, macam mana? Macam mana selalu contoh yang kita dengar tu kan, saya makan nasi, ayam dan minum air. Saya makan nasi, ayam dan minum air. Sepatutnya wakaf ibtidak ya, makan nasi ayam dan minum air. Tadi contoh yang samalah. Isteri seorang alhamdulillah dan anak 2 orang alhamdulillah. Doakan saya semua insya-Allah. Ni antara rahmatnya agama ni, begitulah. Kita akan nampak bila mana dah berkahwin ni. Saya yakin puan-puan semua ada pengalaman. Bila anak kecil ni dia sangat mencabarlah kan. Saya duk fikir dengan isteri, kadang tu banyaklah keadaan yang kita terganggu. Maksudnya sebelum kahwin kalau nak baca Quran banyak boleh. Tapi bila ada anak kecil ni, kita buka muka surat 1, dia muka surat 2. Dia ingat nak main je. Bahkan kalau nak bangun malam pun saya ingat makin susah juga. Dulu orang kata tak senanglah anak bangun kan, kita pun boleh ibadat. Tapi rupa-rupanya bukan begitulah. Payah. Anak bangun awal sangat. Bila dah bangun tidur, dah rapat dah subuh tu. Cuma nak cerita agama dia rahmat. Dia banyak pintu rahmat ni. Walaupun kita tak boleh, bila dah kahwin ni banyak ibadat khusus yang terganggu, terutamanya muslimat lah. Sebab dia yang lebih pada jaga anak kan. Anak pun lebih nak pada mak.
Jadi dia terganggu banyak ibadat khusus dia. Kita lihat kadang tu nak baca Quran payah, nak puasa pun payah. Yang besar-besar ni dipanggil ibadat khusus kan, baca Quran payah. Tapi kita selalu bagi tahu kat dia, agama ni rahmat, dia banyak pintu. Banyak pintu pahala ni. Terutamanya insya-Allah tajuk yang kita nak bincang juga. Iaitu tajuk apa ni? Ramadan, bulan taubat. Kita nak fokus taubat tu lah. Okey. Bila disebut, para ahli ilmu kita banyaklah sebut Ramadan syahrut taubah wal ghufran. Ramadan ni bulan taubat dan pengampunan. Bukanlah nak kata taubat tu bulan Ramadan saja kan. Cuma diberikan penekanan. Sebagaimana Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Bukanlah baca Al-Quran bulan Ramadan saja, tapi diberikan penekanan. Atas dasar apa tajuk kita ni? Kerana ada satu hadis Nabi SAW dengan sanad yang baik. Nabi satu ketika Nabi di atas mimbar, Nabi sebut amin. Amin, amin 3 kali. Pernah dengar hadis ni? Masya-Allah. Maka sebelum bila Nabi turun kan, orang tanya kenapa tu Nabi sebut amin tu, dia kata atani Jibril. Jibril datang jumpa aku. Yang pertama sekali Jibril kata raghima anfum ri'in adrakal Ramadan falam yughfar lahu. Ni ada satu istilah lah, hidung. Tapi kita terjemah, rugilah seseorang itu bila mana dia masuk Ramadan, dia tidak dapat pengampunan Allah Ta'ala, dia tidak diampun. Maka diberikan penekanan lah bab taubat pada bulan Ramadan ni. Jadi insya-Allah untuk diri saya pada hari ini dan tuan-tuan juga, puan-puan sekalian, kita nak ulang kaji bab taubat ni. Walaupun sebahagian kata taubat ni selalu dah kami dengar kan, tapi sebenarnya inilah yang Allah selalu ulang dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi tentang taubat ni. Dan saya selalu sebut taubat di antara rahmatnya Allah ni. Satu bab taubat ni rahmatnya Allah. Kita duk fikir tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalaulah agama ni bukan daripada Allah Ta'ala, kalaulah kita kata kalau manusia yang cipta bukan daripada Allah, seingat saya tak ada bab taubat ni. Tak ada. Kerana manusia kalau dia buat agama baru, dia buat fahaman dia lebih pada kalau dia jadi apa, ada kuasa, dia lebih nak menghukum saja. Kerana bila dia hukum orang tu buat salah, dia hukum, maka orang tu lebih takut dekat dia. Orang tu akan lebih taat dekat dia kan. Ini kalau manusia. Tapi Allah tak begitu. Setiap kesalahan yang kita buat, hatta kalau syirik pun, kalau kita bertaubat, insya-Allah Allah terima. Kan dulu kita faham syirik ni Allah tak terima dengan maksud apa? Kan syirik kata Allah tak ampun dosa syirik tu apa maksud dia? Itu kalau mati tak sempat taubat, mati dalam keadaan syirik, Allah tak ampun. Tapi kalau dia melakukan syirik, dia insaf, dia taubat dengan sebenar-benar taubat, Allah terima insya-Allah. Itu sebab tu kita kena betulkan fahaman tu. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut ni, saya nak sebut, saya lupa sikit lagi. Saya asal Terengganu lah, Kalau adalah perkataan yang tak berapa faham ke, boleh terus tanyalah. Oh, ada juga orang Terengganu. Sebab tu kebanyakan orang Selangor ni pun sebenarnya daripada Pantai Timur ada, Pantai Barat ada. Okey, mudah-mudahan. Dan sukalah sebagai ulang kaji kita hari ni, saya nak ambil satu kitab lah. Mungkin sebahagian ada pengajian kitab ni, Penawar Bagi Hati. Pernah mengaji tak? Banyak sangat. Biasanya setiap masjid mesti ada. Mungkin tuan-tuan pun dah khatam mengaji. Ini kitab asas bagi ilmu akhlak, ataupun kita kata ilmu tasawuf tu. Ini kitab asas lah. Sebelum tuan-tuan nak masuk Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tu, kena ngaji yang ni dulu. Ini kitab asas. Dia satu bab. Okey, ini saya ringkas, saya nak sebut pengenalan lah sebagai kitab sebelum kita masuk bab taubat ni. Kitab ni tajuk dia Penawar Bagi Hati. Dia ada 3 bab dalam ni. Yang pertama, dia cerita tentang anggota badan kita, kan? Sebab kesan daripada hati yang baik tu, anggota badan kita buat yang baik lah. Kesan hati yang buruk, anggota badan kita buat yang buruk. Ada 7 anggota badan utama, tangan, kaki, mata dan sebagainya lah. Okey, bab yang kedua, dia cerita tentang sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela tu, ataupun kita kata penyakit hati. Adalah dalam ni kalau kita buka. Sebab tu kalau kita nak buka kitab, lihat dulu isi kandungan dia. Ini sebagai tambahan sedikit insya-Allah. Okey, isi kandungan dia yang pertama, sifat-sifat yang tercela ni ada 10 dalam kitab ni.
tamak terhadap makanan, marah, dengki, kedekut, sayang harta dan sebagainya. Walaupun Syekh ni datangkan 10, para ulama sebut banyak lagi sifat-sifat yang tercela ni, tetapi biasanya dia pecahan daripada 10 yang asas ni. Okey, itu bab yang kedua. Bab yang ketiga barulah kita panggil penawar bagi hati. Lepas dah kenal penyakit, barulah kita ambil penawar ni. Ada 10 juga penawar bagi hati ni. Ada 10 juga sifat-sifat yang dipuji, ada 10. Dan tak lain dan tak bukan, yang pertama sekali bab taubat. Ada banyak sifat-sifat yang bagus ni, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, ada 10 semua. Tapi fokus yang pertama sekali, kalau tuan-tuan bukalah kitab akhlak, kitab tasawuf ni, ataupun kalau orang jumpa tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya ni nak jadi orang baik lah, saya ni insaf dah nak jadi orang baik, apa yang perlu kita ajar kat dia? Yang pertama sekali bab taubat. Orang yang nak jadi baik mesti ajarkan bab taubat dulu. Yang itulah yang kita nak bincang pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Oh, pengarang asal kitab ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia orang Indonesia. Tapi dari sudut latar belakang dia pernah dari zaman muda dia lah, dia mengaji di pondok di Kedah. Kok Diang ke mana, wallah alam, kena tengok semula. Ada orang Kedah kat sini. Dia masya-Allah. Dia jadi pondok Kok Diang lama lah. Lepas tu dia pergi ke Mekah. Bahkan dia mengaji kat sana. Nak kata hebatnya pengarang kitab ni, dia dapat mengajar pula dekat Masjidil Haram tu. Sebab nak orang Nusantara yang boleh mengajar ni boleh kira lah dengan jari di sana tu. Antaranya Syekh ni. Dia pun tak lama lagi, dia bukan antara ulama yang awal, ni ulama yang kemudian dah ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan boleh beli pun, dia mudah, dia bahasa Melayu. Tak ada orang ajar pun, tuan-tuan boleh baca sendiri, insya-Allah. Ada kan? Okey, masya-Allah. Okey, saya nak ambil sebagai pengulangan. Okey, 292. Okey. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala kan, sehingga kan Allah kata tubu ilallah ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun. Allah kaitkan orang yang berjaya ni dia mesti bertaubat. Sebab tu kita nak hari ni kita fikir berjaya ni macam-macam lah, lulus ni, dapat ni, pangkat ni. Tapi Allah kata bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Mana kata kalau orang yang berjaya dia mesti bertaubat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebut wa man lam yatub faula ikahumuz zalimun. Orang yang tak bertaubat ni dia orang-orang yang zalim. Sebab tu ini perbincangan yang besar. Cuma sebelum kita masuk, satu lagi saya nak ambil. Rahmatnya bab taubat ni, dia adalah jalan shortcut kita. Kan, jalan shortcut kita lah semua. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah Furqan, surah Furqan ni Allah cerita tentang Ibadur Rahman. Biasa dengar kan surah Furqan ni. Ibadur Rahman ni hamba-hamba yang Allah sayang dia, hamba-hamba kepada yang maha pengasih, yang Allah sayang, cinta dia. Allah sebut banyak sifat dia, antaranya dia bertaubat. Antaranya dia bertaubat. Dan kelebihan orang yang bertaubat ni apa? Dalam banyak ayat Al-Quran, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ataupun saya buat contoh begini. Kadang kita, mungkin saya lah, dah meningkatnya umur ni, umur 31, dan sebahagian orang juga umur 60, 70 baru dia rasa dia teringat, Allah banyaknya dosa zaman muda ni. Kan, kadang-kadang dia datang sebelum ni zaman sekolah menengah buat begini, jalan shortcut. Ataupun satulah, itu taubat semua tahu dah. Ataupun kita fikir dalam banyak-banyak aku beramal, umur 20, 30 masuk Ramadan pun aku beramal bukan kerana Allah sangat. Banyak keadaan kadang tu aku beramal ni mungkin nak tunjuk kat orang, mungkin nak suruh orang puji, kan. Kalau kita bantu dia, nak suruh dia bantu semula, kan. Banyaklah yang kita rasa macam tak ikhlas ya amalan aku sebelum ni. Jalan shortcut untuk dapatkan semula pahala. Kalau dosa tadi, taubatlah. Kan, kalau kita buat dosa tu, taubat. Tapi kita fikir amalan yang aku buat 10 tahun dah, tapi rasa macam sia-sia lah, rasa macam tak ikhlas lah. Jalan shortcut nak dapat semula pahala tu, taubat. Ini satu bab rahmat lah dalam agama ni. Kerana Allah sebut jelas kan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan, Allah tukarkan, yubaddil, Allah tukarkan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang dibuat tu hasanat, jadi baik. Yang mudah-mudahan satu bab yang penting kita ulang ni, kita nak kena faham betul.
Kalau saya tanya, taubat ni ada berapa rukun, ada berapa syarat? Ingat tak? Nak tengok penting ke tak bab ni ni. Kalau tuan-tuan boleh jawab, saya balik terus lah. Maksudnya dah ingat dah tu, saya ulang. Masya Allah, ada 3 kan. Tapi ada penambahan satu kalau berkait dengan. Okey, kita akan bincang satu. Kita akan guna kitab ni lah, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kita lihat dulu. Kata pengarang kitab ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, taubat adalah kunci untuk semua mereka yang berkehendak terhadap akhirat. Sebagaimana saya sebut tadi lah, orang yang berjaya dia mesti bertaubat. Taubat wajib disegerakan daripada segala dosa, walaupun dosa kecil. Manakala melambatkan taubat adalah satu dosa yang lain pula, walaupun tempohnya sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Okey, kita dapat satu poin kat sini. Taubat untuk akhirat. Dan kita melambatkan taubat ni jadi satu dosa pula. Buat kesalahan, buat maksiat tu dosa dah. Kita tak taubat daripada maksiat ni jadi dosa yang kedua pula, kena taubat 2 kali. Boleh faham lah? Jadi setengah orang ni duduk fikir, Allah, kalau ikut dari zaman dulu lagi kan, aku buat dosa ni tak taubat, mungkinlah. Ataupun yang kita tak ingat pun. Jadi macam mana keadaan tu Ustaz? Kita lihat doa Nabi cantik, kita jamakkan perkara tu. Maksudnya ampunkanlah semua dosa aku kan, semua kesalahanku, semua kekilafanku. Sebab tu ada satu doa yang cantik daripada Nabi, doa yang ringkas, kalau boleh kita hafal. Ataupun tak boleh bahasa Arab, hafal bahasa Melayu pun tak apa. Nabi doa Nabi dalam sujud. Dalam sujud Nabi doa, Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku keseluruhannya, diqqahu wa jillahu, daripada yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu, daripada yang awal sehingga yang akhir. Wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah, dan dosa yang aku buat secara terangan dan secara sembunyi. Cantik doa Nabi ni yang boleh kita amalkan lah. Sebab kadang tu kita tahu dosa ni kalau kita buat wajib taubat, lambat dosa pun jadi satu dosa pula. Maka kita mungkin banyak kita tak ingat dosa kita ni, kita jamakkan doa tu. Ya Allah, bahasa Melayu kalau tak ingat bahasa Arab tadi, bolehlah bahasa Melayu, ya Allah ampunlah dosaku keseluruhannya, daripada yang sekecilnya hingga yang sebesarnya, daripada yang awal sehingga yang akhirnya, dan yang dosa yang aku buat secara terangan dan yang secara tersembunyi. Cantik doa Nabi ni. Mudah-mudahan kalau nak yang bahasa Arab tu, mungkin saya boleh hantar dekat puan nanti insya-Allah ke WhatsApp. Sama-sama kita amal. Okey. Walaupun tempohnya sudah berpuluh tahun lamanya. Okey, pendapat ini bertentangan dengan golongan Mu'tazilah. Okey, Syekh kata, mereka menyatakan dosa akan bertambah jikalau melambatkan taubat dengan sebab panjangnya masa yang diambil tidak bertaubat. Maksudnya kita Ahli Sunnah wal Jamaah alhamdulillah, lama dosa taubat tu kan, dosa kita tak bertaubat lama dah, 5 tahun lepas dah. Dia tak jadi panjang, dia tak jadi banyak dosa tu, kena taubat satu tu. Berbeza dengan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah makin lama tak bertaubat makin besar dosa tu, makin besar, makin banyak. Okey, itu fahaman yang sesat lah. Okey, mereka menyatakan dosa akan bertambah jikalau melambatkan taubat dengan sebab panjangnya masa yang diambil tidak bertaubat. Tetapi lebih kurang besarnya dengan lebih kurang panjang masa melambatkan taubat itu. Okey, seterusnya, dia wajib bertaubat kerana menangguhkan taubat sebagaimana ia wajib bertaubat pada maksiat yang pertama. Okey, sekiranya mereka mengetahui segala dosa mereka yang menyeluruh, maka perlu bertaubat atas setiap dosa itu satu persatu. Okey, asas ini penting juga tuan-tuan, poin yang seterusnya. Kita bila mana kita buat dosanya, asas setiap dosa itu kena taubat. Setiap dosa asalnya tak boleh jamak. Mana kata kita ingat, oh ni dosa mengumpat ni, ni dosa zalim ni dosa maksiat, kena taubat satu persatu, kena laksanakan rukun taubat tu. Kena laksanakan rukun taubat, ada 3 tadi, kita akan bincang detail nanti insya-Allah. Kalau kita ingat wajib begitu, kerana asasnya begitu. Tapi ustaz, macam saya sebut tadi lah, tak ingat dosa, mungkin banyak sangat zaman muda tak ingat, jamakkan tadi. Laksanakan 3 rukun, niat untuk semua dosa. Mudah-mudahan Allah ampun.
Okey. Tetapi sekiranya mereka tidak mengingati dosanya dengan terperinci, maka dia perlu berkata dalam doanya, jamakkan, sekiranya aku mempunyai dosa yang aku tidak ketahui, maka aku bertaubat kepadamu ya Allah. Okey, amalkan doa tadi insya-Allah. Okey. Kita nak masuk rukun taubat. Okey. Sebelum masuk rukun, saya nak tanya puan-puan sekalian, apa beza rukun dengan syarat? Yang ni memang perbahasan yang famous lah kalau mengaji dalam fiqh lah terutama. Solat dia ada rukun, dia ada syarat kan. Semua ibadat yang kita buat dia mesti ada rukun, ada syarat. Apa beza rukun dengan syarat? Dia ingat tak? Persamaan dia sebelum masuk perbezaan. Persamaannya kalau tinggal salah satu ni, batal solat, batal ibadah tu. Jadi yang beza ini untuk ni lah, bila kita ingat tarifan ni mudah kita nak ingat. Saya ambil contoh solat dulu. Rukun dia perkara yang ada dalam solat tu sendiri. Di bahasa Arab tu dia dalam mahiyah itu, dalam mahiyah solat tu. Maknanya kata rukun dalam mazhab Syafi'i ada 13, masya-Allah. Waktu kuliah muslimat ni dia hebat. Biasa kalau kita tanya dekat kuliah maghrib, payah. Tuan-tuan haji nak jawab ni. Itu. Kadang muslimin ni ni tak apalah sebut sikit sebab muslimin tak ada. Biasa kuliah maghrib memang dia orang pakai hafalan je. Sebab dia orang semua macam Imam Syafi'i. Sekali dengar dia ingat dah. Sebab tu kita bila tanya muslimat, kebanyakan kuliah muslimat tanya tentang yang asas ni, rukun solat mesti dia ingat. Kadang tu bila Pak Haji ni buat-buat tak dengar lah. Okey, ada 13 rukun. Dia apa yang ada dalam ibadat solat tu sendiri kan. Rukun yang pertama niat, qiyam, niat, takbiratul ihram, dia ada dalam pergerakan solat tu, dia ada dalam ibadat tu. Berbeza dengan syarat. Syarat dalam ibadat solat ada 5. Mazhab kita ada 5 kan syarat sah solat. Antaranya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dia bukan dalam juzuk solat tu, tapi dia mesti wajib ada juga. Orang yang solat tak menghadap kiblat tak sah solat dia. Tapi menghadap kiblat tu bukan juzuk dalam solat tu, bukan juzuk dalam ibadat tu. Nampak tak? Syarat dia di luar ibadat tu. Antaranya lagi, pastikan pakaian dengan tempat solat tu jauh daripada najis. Dia bukan dalam pergerakan solat tu. Dia di luar solat tapi dia wajib juga ada. Itu beza dia. Dua-dua ni penting. Bezanya rukun dalam ibadat tu, satu part dalam ibadat, syarat tak begitu. Okey. Jadi kita nak bincang dulu dua syarat taubat. Rukun semua tahu dah mungkin, syarat ni jarang orang ingat. Kalau orang ingat juga hebat. Ada 2 saja syarat taubat. Macam rukun, kalau kita bincang rukun taubat tadi, dia mesti ada dalam ibadat taubat tu yang kita nak buat. Tapi syarat ni ramai orang tak berapa ingat sekarang sebab dia di luar ibadat tu. Tapi biasanya semua orang buat betul lah. 2 syarat ni apa? Yang pertama, itu dah masuk rukun. Masya Allah. Siapa ingat? Siapa ingat boleh balik awal. Macam sekolah pula ni, Masya Allah. Semua tak nak balik. Buat-buat tak ingat. Okay. Syarat yang pertama ni bila saya sebut mesti semua tahu. Oh yang tu Ustaz. Okay. Yang pertama sekali, sebelum matahari terbit daripada barat. Itu syarat pertama. Mana kata kalau nak taubat ni mesti bila mana matahari terbit ke barat, taubatlah ikhlas cara mana pun, Allah tak terima dah. Itu syarat dia. Sebab syarat yang pertama mesti sebelum matahari terbit ikut barat. Matahari terbit ikut timur kan. Okey. Syarat yang kedua, sebelum nyawa sampai di hujung halkum ni. 2 syarat ni penting, dan sebab tu saya kata ramai orang tak ingat, tapi sebenarnya dia buat betul lah. Selama mana masih hidup lagi, tak kiamat lagi, itu waktu dia taubat. Sebab tu rahmat Allah ni luas waktu taubat ni. Cuma yang kita takut, kita tak tahu bila kita meninggal kan, nyawa sampai kat hujung halkum ni, dan kita tak tahu bila kiamat. Sebab tu sebahagian pendapat kan, kalau saya tanya Fir'aun dia mengucap ke tak? Fir'aun pelik tak soalan tu? Fir'aun dia mengucap ke tak? Masya Allah. Di saat akhir dah, ayat Al-Quran Allah sebut jelas kan, amanat bihi banu, dia sebut bila dia nak tenggelam tu, nyawa sampai kat hujung halkum dah ni, aku beriman sebagaimana Bani Israel beriman tu. Tapi tak terima dah taubat dia. Sebab tu penting syarat taubat tu 2 perkara ni. Okey, itu secara ringkas. Kalau kita lihat kitab ni banyaklah hadis-hadis ni, tapi saya tak nak panjangkan. Kita terus masuk rukun taubat.
Senang cerita, kalau orang tanya tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa makna taubat? Ceritakan 3 rukun ni. Ceritakan 3 rukun. 3 rukun ni boleh juga menjadi ta'rifan ataupun definisi taubat tu sendiri. 3 rukun ni sangat penting. Dan sebab tu saya selalu ulang, kalau orang nak jadi baik, dia jumpa kita, dia insaf ni, ceritakan dia bab taubat. Jangan cerita bab lain lagi, taubat dulu. Ini asas orang nak jadi baik. Okey, rukun yang pertama, an-nadmu. Bahasa Arab nadmu ni menyesal. Menyesal. Ni kita masuk bulan Ramadan ni, kena ada perasaan ni. Menyesal, dosa yang aku buat ni, menyesal. Dan menyesal ni dia hadir dalam hati kita lah, bukan di mulut. Kadang ramai orang menyesal di mulut tapi buat lagi. Saya selalu buat contoh kan. Sebab rukun yang kedua, okey, kita masuk dulu rukun yang kedua sebelum saya buat contoh. Rukun yang kedua ni dia panggil tarku, kena tinggal ataupun qala'. Tinggal, kena buang perkara tu. Kalau maksiat tu berbentuk kita buat, lah macam minum benda-benda yang diharamkan, maksudnya kena buang perkara, tak buat, tinggal. Lihat perkara yang diharamkan, kena tinggal perkara tu. Ini rukun yang kedua. Sebab tu tak cukup menyesal saja. Sebab tu saya selalu duduk bersembang dengan jemaah masa bertugas hari tu kan. Masa kuliah lah, saya sebut masa kuliah. Kita tahulah ada pak-pak haji yang ni lah duk isap rokok ni kan. Kita katalah haji tak cukup, syarat yang pertama menyesal, tapi kotak rokok ni masih dalam kocek, tak jadi. Mesti dia kena buang perkara tu, tinggal. Tak jadi, dia tak jadi taubat tu, tak cukup syarat taubat tu. Dia mesti menyesal dan tinggal perkara tu. Tetapi kalau isunya kita maksiat yang kita buat tu berbentuk kita tinggal kewajipan. Contoh tinggal solat. Macam mana? Macam mana rukun yang kedua ni kan kena buang perkara tu, kena tinggal perkara tu. Tapi maksiat yang kita buat ni, kita tinggal solat contoh. Bila kita taubat nak buat macam mana? Kena qada lah. Kena qada lah. Sebab setengah orang dia keliru dah. Rukun yang kedua ni kena buang, dia tinggal solat, tak payah solat lah. Kena tinggal. Kena qada lah. Itu maksud dia. Sebab tu sebahagian orang ni bila sebut kita panggil apa? Maksiat kan. Maksiat ni orang nampak maksiat ni kita melakukan apa yang Allah larang aja. Sebenarnya antara tingkatan yang lebih tinggi, maksiat ni juga kita meninggalkan kewajipan, itu maksiat juga. Kan? Kadang orang kita, saya buat contoh mudah, orang Melayu kita kan. Kadang bila dia nampak anak jiran naik motor dengan lelaki bukan mahram kan. Dia kata main tu maksiat betul lah tu. Tapi kan tu anak dia tak bangun solat subuh, dia tak rasa maksiat kan. Bila lihat anak orang tu, tengok tu duduk naik motor dengan lelaki bukan mahram, maksiat tu. Tapi tinggal solat subuh tu, tinggal apa yang Allah wajibkan, maksiat lebih besar. Betul tak? Kadang orang Melayu mentaliti dia lah juga. Kalau anak orang ni semua salah lah. Ini untuk diri saya jugalah. Maknanya kata meninggalkan wajipan, bahkan dalam bab solat ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, sehingga ada pandangan yang kata kalau sengaja tak solat memang boleh jatuh kufur sampai tahap tu. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i ni, kita tinggal solat dengan sengaja ni, dia jadi fasik dulu. Dia tak kufur lagi, fasik. Tetapi kalau dia i'tiqad solat ni tak wajib, itu baru kufur kan. Tetapi dalam mazhab yang lain, walaupun dia i'tiqad wajib, tinggal dengan sengaja, boleh jatuh kufur. Itu perbincangan para ahli ilmu lah. Tak apalah, kita alhamdulillah mazhab Syafi'i kata tak kufur lagi. Cuma saya nak sebut, orang yang naik, anak jiran tadi yang naik dengan itu, maksiat tu tak sampai tahap kufur lagi. Dia maksiat dosa tapi tak sampai tahap kufur. Sebab tu saya kata meninggalkan kewajipan yang Allah suruh ni, kadang tu lebih tinggi lagi maksiat dia daripada yang jelas kita nampak ni. Wallahu alam. Jadi yang kedua ni, rukun taubat meninggal lah. Kita tinggalkan perkara tu, kita berhenti ataupun kita tinggalkan. Okey. Syarat rukun yang ketiga adalah al-azmu, bercita-cita, berazam tidak akan melakukannya lagi. Berazam tidak akan melakukannya lagi. Dan syarat yang ketiga ni tidaklah mesti, sebab banyak dalam hadis Nabi, berazam ni mesti kita kena yakin betul, kita kena ikhlas betul lah. Maksudnya memang kau tak nak buat. Tapi kalau dia jatuh lagi, dia buat lagi maksiat, sah tak taubat dia tu? Kan? Okey, 3 rukun taubat. Menyesal, tinggal perbuatan tu. Yang ketiga ni bercita-cita, azam tak nak buat dah, tak nak ulang dah maksiat ni. Ini rukun dia. Tetapi dia dah azam dah ni, tiba-tiba dia jatuh lagi dalam maksiat tu, bahkan maksiat yang sama juga.
Okey, betul taubat sekali lagi tu betul. Dan saya nak cerita sah tak taubat tadi? Tapi kalau rukun kalau tak lakukan satu dia tak sah ke Ustaz? Betul. Itu soalan dia tu, sebab rukun kalau tinggal satu jadi tak sah. Ni macam mana khilaf para ahli ilmu. Khilaf para muslimat sekalian. Okey, masya-Allah betul apa yang puan sebut tadi. Tetapi kat sini sebab tu saya sebut tadi, berazam ni dengan sebenar-benar berazam. Mana kata kita betul dah ikhlas berazam memang tak nak buat. Tapi kalau jatuh juga itu bab yang kedua dah. Kalau kita benar-benar berazam, kita ikhlas memang kita buat, kita cuba tahan diri kita, dah sah dah taubat tu. Kita jatuh pula dalam maksiat yang sama pun, itu bab yang kedua dah, perlu bab yang lain. Mana kata sah dah tadi. Tapi kalau kita buat cita-cita, tak apalah, kalau aku jatuh lagi aku taubat lagi. Tu macam main-main dah. Tapi tak seria. Tapi kalau kita berazam, ya Allah bantulah aku untuk aku tinggal betul-betul ni, aku tak nak buat, macam sungguhlah tu. Tapi kalau dia jatuh lagi sebab suasana hari ni kan, manusia iman dia naik dan kurang, kalau dia jatuh juga, itu bab yang lain, perlu pada taubat yang lain. Bahkan dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata ada seorang hamba ni sebab dia benar, taubat dia benar, dia buat, dalam hadis tu dia cerita kat Nabi, dia jatuh berulang kali lah. Nabi kata, macam mana hadis saya lupa, dia buat Nabi kata inilah, okey, Nabi kata dia benar taubat dia tahu Allah ni dia maha kuasa, Allah ni maha mengambil tindakan. Mana kata taubat dia benar, dia tahu Allah ni maha pengampun, dia tahu Allah ni maha mengambil tindakan kalau dia main-main. Tapi duk lama kemudian jatuh lagi. Maka Nabi kata dia ni bagus hamba ni, dia taubat dia benar, dia tahu Allah ni. Banyak berulang kali hadis tu, sehingga akhir sekali hadis tu Nabi kata apa? If'al ma syi'ta qad ghafartu lak. Buatlah apa yang kamu nak buat, Allah akan ampun kamu. Bukan nak menunjukkan boleh buat maksiat hadis ni, nak menunjukkan benarnya taubat dia tu, Allah terima taubat dia. Kalau kita niat daripada awal lagi, tak apalah aku laksanakan 3 rukun ni, tapi tak apalah jatuh lagi pun tak apalah, aku boleh taubat lagi. Itu nampak sangat dah, tak boleh begitu. Azam dengan azam yang benar. Wallahu alam, ini rukun taubat. Okey, kita nak masuk sedikit perbincangan dari sudut pendetailan ni lah. Taubat ini berkaitan dosa kita dengan Allah Ta'ala lah kan, ada 3 rukun. Bahkan dalam bab dosa ni yang berkait kita dengan Allah Ta'ala ni, jangan cerita kat orang tuan-tuan, jangan cerita kat orang, kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi dalam perbahasan fiqh adalah bab-bab dia tu perlu cerita depan qadhi dan sebagainya, nak minta hukum, itu yang lain. Tapi asas tutup aib kita, sebab dosa kita ni dengan Allah Ta'ala saja, tutup aib. Sebab tuan-tuan hari ni, dunia akhir ni, media sosial tuan-tuan, fitnah makin besar lah. Bahkan ada satu public figure tu, dia buat seminar tuan-tuan, buat seminar kekeluargaan. Baguslah seminar tu kan, kita lihat di akhir seminar tu menangis suami isteri berpelukan ni. Tapi dalam ada satu slot tu, dia suruh cerita kesalahan. Suami isteri ni cerita kesalahan depan satu dewan tu. Viral video ni. Tapi saya tak nak sebut siapa, sebab dia public figure yang besar lah. Tapi dari sudut kita kata agama larang perkara tu. Terutama bab suami isteri ni tak sama dengan, tuan-tuan lebih pengalaman lah kan. Kita masing-masing keluarga dia ada cara dia masing-masing. Tapi dalam satu video tu kita lihat perempuan ataupun suami, seingat saya perempuan, dia mengaku pernah jatuh cinta dekat orang lain. Allah, saya rasa kalau saya jadi suami tu, betapa sedihnya saya. Cerita depan orang pula. Tapi dalam video tu, walaupun dia dah kaburkan lah muka tu kan, tapi ramai orang dengar. Akhir sekali menangis. Saya kata Allah, menangis pun dalam dewan ni je, tak sempat balik rumah. Saya dalam kereta bergaduh dah ni. Dah pergi buka aib, Allah uji lah. Pandailah dia guna istilah Allah uji saya, jatuh cinta, saya ada pasangan lain, macam-macam lah. Allahu Akbar. Ini satu seminar yang bagi saya slot yang sangat tak betul. Agama larang buka aib, kecuali kalau yang berkait dengan ada hak orang ni lah. Okay, nak minta jatuhkan pengadilan, hukuman, ataupun yang gini, dosa yang berkait dengan hak awam. Yang ni tak apa cerita. Dia buat, dia curi duit rakyat, tak apa cerita yang tu, itu bukan aib tu. Itu berkait dengan hak orang awam ataupun hak rakyat dan sebagainya. Tapi kalau dosa kita dengan Allah Ta'ala, cukup kita dengan Allah laksanakan 3 rukun ni untuk saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Okey, saya nak masuk sedikit. Bila mana berkait dengan hak orang ni, ini penting. Tambah satu lagi kan, tambah satu lagi kena minta halal lah. Okey, mudah je. Rukun tu minta halal. Ataupun gini, kalau berkait dengan hak yang berbentuk kita ambil hak orang, ambil duit orang,
Tak cukup 3 rukun, mesti pulangkan semula hak orang tadi. Duit yang kita curi, yang kita ambil, kembalikan semula. Itu dipanggil yang berbentuk hak lah. Okey, kalau kita nak kembalikan semula, kita duk ingat lama dah saya ambil duit dia, saya ambil barang dia, saya curi. Inilah contoh, saya ambil penyapu rumah jiran. Tak ingat nak pula. Lama dah rosak dah pun penyapu tu. Tu ada yang suka, dia pernah buat ke? Okey, kadang-kadang kita tak tahu kan, jiran ni mungkin dia halalkan, tapi kita dari sudut kita tak seronok lah. Okey, yang ini bila kalau kata jiran tu masih hidup, kita kena pulangkan semula lah. Tapi nak kembali itu contoh berbentuk duit lah biasanya hari ni. Ramai sangat orang dia bila cerita kat itu, ustaz banyak ujian saya ni, bagi pinjam orang tak bayar semula. Mungkin tuan-tuan dalam ni pun banyak ada pengalaman yang sama. Okey, jadi bila kita menyesal ni nak bayar semula hutang orang ni, tengok-tengok dia dah meninggal dah. Tuan semua tahu, cari dia waris. Saya duk cari waris dia lama dah, setahun dah tak jumpa juga. Saya dah buntu dah ni. Pergi dekat pejabatan ni dah apa? Pendaftaran negara dah tak jumpa juga waris dia, contohlah. Kalau boleh buat gitu, masya-Allah lah. Tapi akhir sekali para ulama sebut kalau tak jumpa dah, buntu dah, sedekah ni atas nama dia. Berapa jumlah? Barulah terlaksana. Barulah insya-Allah Allah terima taubat kita tu. Tak cukup 3 taubat ni, mesti buat tadi. Kalau yang berbentuk hak orang ni. Okey. Ulama dibagi banyak bahagian yang setakat yang saya ingat. Sebab tak ada dalam kitab ni. Itu dalam pengajian kitab lain. Antaranya dosa yang berbentuk kita pernah pukul orang, sakiti orang pula. Tadi berbentuk hak, macam duit ke, barang-barangan ke, itu settle satu bab lah. Laksanakan 3 rukun dan buat yang keempat tadi, pulangkan semula. Kalau tak jumpa, sedekah ni atas nama dia. Okey, itu bab hak. Kalau dosa yang berbentuk kita pernah pukul orang ke, kita pun tak minta maaf, kita pun tak tahu dia maafkan kita ke tak. Mungkin ada yang zaman sekolah menengah ni, zaman buli-buli ni. Ataupun yang berbentuk kita sakiti orang. Sakiti orang ni tak mesti pukul, dengan kata-kata orang tu jadi malu dia, jadi orang pinggirkan dia. Itu dosa juga tu. Nanti mengumpat ada bab khusus juga. Yang ni boleh juga. Okey, sebelum tu, yang ini asal dia bila kita menyesal daripada Allah zaman muda duk pukul orang, sakiti orang ni, laksanakan 3 rukun ni. Okey, yang keempat sepatutnya kena minta halal kat dia. Pergi jumpa dia, minta halal. Kalau dia tak halal, dia kata saya nak pukul awak semula sebagaimana awak pukul saya, kita kena terima. Sebagian ulama sebut kena terima. Bahkan tapi cuma dia payahlah, macam mana nak tentukan kadar tu. Saya pukul awak itu slow je, awak pukul saya kuat kan. Bahkan kalau dia minta, okey saya akan maafkan awak, saya tak akan maafkan kecuali awak bagi saya RM1,000. Para ulama sebut bagi dia RM1,000. Kerana kalau tak dia takkan ampun. Boleh, dia ada hak dia. Sebab kita RM1,000 banyaknya. Dah masa kita malukan dia, kita tak fikir RM1,000 orang tak suka dia. Sebab tu bab taubat ni bab yang penting. Jadi kalau kita mengaji, sebenarnya kita boleh cegah daripada awal lagi lah. Saya pun bimbang juga bila mengaji, berat juga tu. Bahkan dalam bab menyakiti, sama juga keadaan dia. Sebab tu hari ni ada saman malu apa semua tu kan samalah juga, kita taubat. Okey, itu satu bab. Saya nak masuk bab ribah. Kebetulan puan sebut tadi, macam kita ribah ni apa? Ribah ni kita mengumpat. Ataupun Nabi sebut, samalah mengumpat ni, Nabi sebut istilah mengumpat ribah ni, kita cerita zikra akhaka bima yakrah. Kita cerita tentang saudara kita benda-benda yang dia tak suka. Benda tu betul, tapi dia tak suka. Samalah juga macam buka aib. Kita tahu aib dia tu betul, kita tak fitnah. Sebab kalau kita tipu, fitnah kan. Buat-buat cerita itu fitnah. Tapi ni betul, itu aib dia. Kita cerita kat orang, dia tak suka. Itu ribah. Ribah ni dosa besar. Ni ada perbahasan dia. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin, dia isyaratkan ribah pun sama, kena pergi minta halal. Kita menyesal dah ni, duk buka aib dia, kita ngumpat dia kan, cerita yang dia tak suka, kita menyesal, laksanakan 3 rukun ni tak cukup. Imam Nawawi dia suruh istihlal, maksudnya minta halal dekat dia. Semalam aku minta maaf lah, maksudnya minta maaf, kita mengumpat awak, macam gitulah. Ini pandangan Imam Nawawi. Cuma bila kita duk mengaji lagi, ada pandangan yang mungkin lebih kuat, wallahu alam. Sebagian ulama kata ini pandangan yang lebih kuat, dan bagi saya dia lebih menenangkan hati. Dia lebih detail lah pandangan ni. Kalau kita buka aib dia, dia tahu kita buka aib. Macam tuan-tuan kita ada buka aib orang, dia tahu kita buka aib dia.
Sejuk sangat kan? Saya pun sejuk juga. Boleh, silakan. Saya pun rasa sejuk juga ni. Dengan kali pertama jumpa perempuan sekalian ni. Boleh faham ke tak aku cakap ni? Okey. Ini pandangan yang lebih menenangkan hati kita jugalah, lebih memudahkan. Kalau yang orang yang kita buka aib dia tu, dia tahu kita buka aib dia, yang ni tak ada jalan lain lah. Sebab dia dah tahu, kena pergi minta halal lah kat dia. Sebab dia dah tahu dah. Tapi kalau kita buka aib dia tu, dia tak tahu, perlu tak nak pergi minta halal kat dia? Sebahagian besar para ulama kata tak perlu pergi minta halal, kerana ada riwayat Nabi riwayat hadis, saya lupa matan tu, tapi Nabi kata kafarah kepada ghibah ni, kamu istighfar untuk dia. Mana kata cara taubat dia macam mana? Istighfar untuk dia. Istighfar ni banyak lafaz lah boleh guna. Allahumma ighfir lahu, banyak kan, Allahumma ighfir lahu. Kerana kata para ulama, kalau kita pergi jumpa dia, boleh jadi makin bergaduh lagi. Saya nak minta maaf ni. Maaf sebab apa? Tak apa, maaf je lah. Contoh. Tak mestilah kena beritahu maaf sebab apa. Semalam saya cerita tentang awak ni, contoh. Cerita apa? Mesti nak tahu juga. Dia nak maaf tu. Kalau tak, tengok dia akan kata, biasa orang Melayu gini, kalau tak cerita saya tak maaf. Lagi payah kita. Kita pun ceritalah juga, saya buka aib awak begini. Bahkan depan live saya sebut, 1000 orang dengar ni. Lagi tak maaf kawan tu. Sebab tu pandangan ni lebih cantik bagi saya, dan dia lebih menenangkan kita. Tak payah cerita, kita menyesal, kita nak taubat, laksanakan betul 3 rukun, tambah satu lagi istighfar untuk dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah ampunkanlah dia, aku pernah buka aib dia, dan ampunkanlah juga aku. Itu cara dia, ada riwayat begitu sebut, istighfar untuk dia. Maka saya sendirilah bila kita ngaji bab ni, kita fikir untuk diri kita ni, Allah, mungkin zaman muda banyak kita buat tu, kita tak ingat dah. Nak pergi jumpa orang pun ramai sangat aku duk cerita tentang orang ni. Kerana tuan-tuan hari ni bila duk fikir kan, orang Melayu kita wallahualam lah, mungkin bila sembang kedai kopi, bukan muslimat, biasa orang suka muslimat saja kan, membawang, tak, muslimin pun sama juga mungkin. Duk sembang kedai kopi ni, duk sembang suka cerita hal orang. Dia apa, macam kita zaman-zaman sekolah pun kan, nak riuhkan keadaan lah. Orang Melayu ni nak riuhkan keadaan, nampak bosan je, dia suka cerita tentang orang. Kau tak tahu tak tu, si Minah tu, contoh. Bila sebut si tu tahulah, nak mengumpat tu. Jadi kita pun tak ingat dah aib siapa yang kita cerita, aib siapa. Tuan-tuan jamakkan doa tadi, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, ampunkanlah mereka semua yang pernah aku ghibah ni, mengumpat dia, ampunkanlah dia semua ya Allah, dan ampunkanlah juga aku ni dosa ghibah ni. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Ini yang berkaitan dengan ghibah. Dia ada beberapa pembahagian yang saya lupa untuk kongsi nak study tu, tapi mudah-mudahan secara asas yang pertama tadi berkait, untuk kita tambah rukun yang ketiga tadi kan, rukun yang keempat, yang pertama berkait dengan hak ni. Kalau kita ambil duit, pulangkan duit, barang pulangkan barang, kalau ataupun nilai dia lah boleh. Yang kedua berkait dengan ni lah, kita menyakiti orang, pukul orang. Yang ketiga berkaitan dengan ghibah ni. Mudah-mudahan kita settle bab ni, boleh. Ghibah ni jadi satu bab yang besar sebenarnya, sebab itulah kebiasaan orang kita, duk cerita hal orang, Sebab tu dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man satara musliman, cuba sambung, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Hadis ni Imam Nawawi letak dalam hadis 4. Sebut 4, tak boleh sambung lagi. Hadis 4. Imam Nawawi dari satu kitab hadis 40, masya-Allah. Saja nak suruh sambung tu, bagi hilang mengantuk. Kalau saya sebut Imam Nawawi ada kitab, tuan-tuan tu mungkin tak boleh nak sambung. Tapi kalau 40, mudah aja. Dan saya yakin semua orang mengaji kitab ni. Hadis yang saya baca tadi, Imam Nawawi masukkan dalam hadis 40 tu. Dan tuan-tuan tahu Imam Nawawi kumpul hadis 40 yang menjadi asas agama, yang menjadi usul agama. Sebab tu kena mengaji betul hadis 40 ni. Para guru kita sebut pastikan khatam 2 kali setahun. Kesian kita lihat ni, puan kita sejuk sangat, sejuk tutup kipas tak apa, saya pun sejuk juga ni. Boleh? Saya okey dah, takut puan kita takut sejuk sangat. Okey. Sebab kuliah kita lambat lagi habis ni, pukul 12. 10 minit lagi. Tak sedar tuan-tuan. Ya ke? Lepas Zuhur pula. Sambung kuliah Zuhur. Okey,
sikit lagi insya-Allah. Imam Nawawi dimasukkan hadis tadi. Hadis yang cukup penting. Sebab tu saya buat contoh banyak-banyak tadi ni. Hadis ni jadikan, ingatlah dalam hati tuan-tuan, jadi panduan. Imam Nawawi kata ini hadis yang menjadi usul Islam. Hadis dia panjang sebenarnya. Ini keratan daripada riwayat Muslim. Barang siapa yang menutup aib Muslim, seorang Muslim, fadilat dia Allah tutup aib kita dunia dan di akhirat. Tak ada orang suka siapa Allah buka aib dia. Saya boleh duduk depan ni bercakap, tuan-tuan boleh bermuamalat sama perempuan ni, sebab apa? Allah tutup aib. Kalau Allah buka aib kita, apa yang terlintas dalam fikiran, dalam hati kita ni, tak lepas kita, tak berani nak kawan dengan orang. Kita kawan baik pun kita fikir buruk kat dia. Kan? Betul? Wallah, minta jauh, wali'ayazubillah lah. Tapi kalau Allah buka apa yang kita fikir ni, takut kita orang tahu. Mana kata kita mulia hari ni pun sebab Allah tutup aib kita. Dan tu macam puan sebut tadi, keluarga saya, kita pun malu juga sebenarnya. Tapi mulia pun sebab Allah tutup aib kami lah semua ni. Kalau Allah buka, hina kita. Okey, tapi Nabi bagi jawapan bocor. Nak Allah tutup aib saya, tuan-tuan, juga dunia dan akhirat. Nabi tambah akhirat juga. Bahkan akhirat lebih kita perlu kan. Dunia ni kalau buka aib, satu kampung tahu. Hari ni meluas juga sebab Facebook kan, meluas. Tapi di akhirat bukan depan dunia, makhluk, seluruh makhluk. Okey, ada satu ayat surah Al-Kahfi ni. Ini tadabbur, tuan-tuan kena ingat betul makna ni. Sebab tuan-tuan selalu baca surah Al-Kahfi hari Jumaat kan. Wa wudi'al kitab, Allah sebut wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqi mimma fihi wa yaqulu ya wailatana. Okey, makna dia mudah. Dibentangkan, bila mana dibentangkan buku cacatan amalan, wa wudi'al fataral mujrimi, orang yang buat jahat ni dia rasa takut di akhirat nanti. Orang buat jahat dia rasa takut dengan buku ni. Mimma fihi wa yaquluna ya walatana, dia takut akan apa yang tercatat dalam buku itu. Lalu dia kata apa? Alangkah celakanya kami hari ini, celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, kitab apakah ini? Tak terlepas sedikit pun kejahatan yang aku buat, daripada yang sekecil sehingga yang sebesar. Illa ahsaha, Allah tulis dalam tu. Jadi kita baca ayat surah Kahfi ni, kita kena lebih rasa takut lah. Ayat akhirat ni kalau Allah buka dalam buku catatan amalan kita tu, aib yang besar. Tapi solusi ni dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bagi dah, tutup aib seorang Muslim. Tutup aib seorang Muslim. Sebab tu saya cukup tak setuju dengan program yang saya cerita tadi. Sebab apa? Banyak sangat hadis Nabi ni. Kena tutup aib seorang Muslim, Allah tutup aib kita dunia dan di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata setiap umat aku ni akan diampunkan kecuali yang menzahirkannya. Kan? Dia buat maksiat malam tadi, dosa dah. Pagi tu Allah tutup aib dia. Tak ada siapa tahu, dia pergi cerita kat orang. Hari ni ramai begitu. Macam program tadi kat Facebook kan, orang tak tahu dia buat apa semalam. Cerita pergi ride. Malam tu maksiat, dosa dah. Pergi cerita ni dosa juga. Nabi kata tak ampun. Setiap umat aku diampunkan kecuali orang yang menzahirkannya. Pada malam dia buat maksiat, pagi tu Allah tutup, tiba-tiba dia cerita kat orang. Jangan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jaga sangat bab aib ni. Jangan cerita kat orang. Dan usahalah untuk kita tutup aib seorang Muslim juga. Kita lihat kawan kita ada aib dia, tutup, jangan cerita. Allah tutup aib kita dunia dan di akhirat. Okey, kita habis dah perbincangan bab taubat yang sangat penting itulah, syarat dan rukun. Okey. Saya cuba saya lihat lagi ada perkara yang perlu tak untuk saya kongsi. Okey, wallahu alam. Seingat saya tak perlu, ini perbahasan yang okey. InsyaAllah. Lepas raya dah bercuti lama. Okey, ini sebagai penutup lah insyaAllah. Mudah-mudahan bab taubat settle lah. Mana kata bulan Ramadan ni cuba hiasi. Bahkan saya lihat banyak sebahagian para ahli ilmu, ulama kita, bab taubat ni bukan masuk bulan Ramadan baru nak cerita. Memang Syaban ni lah waktu yang sesuai dia cerita bab taubat. Mudah-mudahan kita masuk dalam keadaan Allah ampun dosa kita. Dan bulan Ramadan ni perbanyakkan ibadat, Allah terima ibadat kita, Allah gandakan ibadat kita. Dan kita keluar pada Ramadan ni, Allah ampunkan semua dosa kita insya-Allah. Okey, sebagai penutup saya nak kongsi. Boleh? Oh, yang tiga tu nak tahu semua? Yang amin-amin? Oh, okey. Okey. Yang pertama sekali tahu dah kan? Saya dah sebut tadi. Okey. Yang amin-amin tadi tu. Okey.
bila Nabi di atas mimbar tu, Nabi tiba-tiba amin amin. Sebelum Nabi turun tu, sahabat tanyalah kenapa Nabi amin. Yang pertama sekali Nabi kata Jibril datang, dan Jibril bagi tahu kat aku ada golongan yang pertama ni, macam mana hadis saya sebut tadi apa? Gharima anfumriin, rugilah orang-orang yang bila masuk Ramadan, adrakal Ramadan, dimasuk dalam Ramadan tapi dia falam yughfar lahu, dia tak dapat pengampunan Allah. Dia keluar Ramadan dalam keadaan dia tak dapat ampun. Sebab tu kita bahas tajuk taubat ni, mudah-mudahan kita settle. Sebab nak dapat ampun mesti taubat. Dan nak sah taubat mesti 3 rukun tadi dan syarat tadi. Mudah-mudahan ingat semua insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Sebab tu bila mana Jibril cerita begitu, Jibril kata kul amin. Jibril suruh Nabi kata amin. Nabi pun amin kan. Maknanya beratlah bila mana Nabi amin, suatu benda yang mustajab lah. Maknanya pastikan betul, mudah-mudahan saya tuan-tuan masuk Ramadan ni Allah ampun kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lupa matan bahasa Arab dia, tapi dalam terjemahan dia Jibril kata dekat Nabi, bila mana disebut nama kamu falam yusalli alaika, orang tak selawat, ini orang yang rugi juga. Ini yang kedua. Maka Jibril kata kul amin. Amin. Nabi pun aminkan juga. Sebab tu sahabat dengar amin 3 kali tu. Ini amin yang kedua. Jadi tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, saya yakin kita semua orang yang banyak, mudah-mudahan tuan-tuan semua orang yang banyak selawat. Tapi yang penting hadis yang sebut, bila mana disebut nama jangan bakhil. Maksud bakhil tu jangan kita beratkan mulut kita ni selawat. Kita kadang tu banyak dah kat rumah selawat, tasbih ni tak cukup, 5 jari ni selawat ni bagus, tapi bila ustaz mengajar disebut, ataupun bukan ustaz saja, bila dengar orang selawat kita tak ikut. Sedangkan hadis tu fokus pada tu, bila mana disebut nama kamu orang tak selawat kepada kamu. Dalam riwayat yang lain Nabi kata orang yang bakhil, begitulah. Okey. Dan yang ketiga, Jibril kata rugilah orang yang mana dia ada kedua ibu bapanya ataupun salah seorangnya. Dalam riwayat yang lain dah dalam keadaan tua dah, kibrun, dalam keadaan tua tapi dia tak dapat pengampunan Allah. Maksudnya dia tak berbakti pada kedua ibu bapa dan dia tak dapat pengampunan Allah, ini rugi. Pada hadis ni, sebahagian hadis tu dia khususkan pada mak ayah yang telah tua ni. Kadang tu bila tua-tua ni anak tak nak jaga ni, masa mak ayah muda ni nak jaga sebab mak ayah boleh bagi juga tolong-tolong, tapi tua ni dia rasa beban. Itu saya bimbang. Sebab tu ustaz-ustaz kita pesan, ujian mak ayah ni masa dia tua tu lah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan juga menjadi anak yang soleh insya-Allah. Jadi Jibril suruh Nabi pun kata amin, yang itu Nabi pun aminkan juga. 3 perkara ni 3 yang besar. Wallahu alam. Okey, sebagai penutup, masuk Ramadan ni saya ringkaskan. Masuk Ramadan ni ada 3 ibadat yang besar kita kena buat. Tapi saya yakin ibadat ni tuan-tuan semua buat. Cuma saya nak peringatkan lagi. Nak biar kita buat tu kita rasa betul. Nak kita buat tu kita faham betul. Sebagai contoh saya buat, kenapa pentingnya kuliah, kenapa pentingnya tadabbur kan. Kadang kita tanya orang begini, awak baca tak surah Al-Fatihah hari ni? Baca tak surah Al-Fatihah hari ni? Kadang dia jawab, itu dah petang dah ni. Allah Ustaz, tak sempat lah nak baca Al-Fatihah hari ni, macam tak teringat satu. Lepas tu tak sempat masa satu. Lepas tu kita tanya dia, awak solat tak? Solat. Dah solat, bacalah Al-Fatihah tu. Kadang sebahagian orang dia tak rasa yang dia sedang baca Al-Fatihah tu, sebab kita bimbang dia jadi adat je. Dah solat tu dia tak rasa yang dia sedang baca Al-Fatihah, satu surah yang besar, satu fadilat yang besar. Jadi tujuan kita hadir ada kuliah ni nak biar kita rasa. Samalah hadis dalam Ramadan ni, saya yakin tuan-tuan memang buat 3 ibadat ni, tapi hadis ni lebih fokus, lebih biar kita rasa buat. Okey, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari ada 3 riwayat ni. Nabi kata man shama ramadana, barang siapa yang sama berpuasa bulan Ramadan. Jadi ini ibadat yang paling utama. Tuan-tuan masuk Ramadan ni, ibadat paling utama apa? Mengaji semua dak, puasa Ramadan. Dan pastikan puasa ni Nabi sebut 2 syarat. Imanan wahtisaban. Hadis ni selalu kita ulang kan. Imanan, penuh keimanan, penuh pengharapan. Ini 2 syarat. Kita akan syarah detail lagi sebab penting syarat ni. Terjemahan dia penuh keimanan, penuh pengharapan. Nabi sebut fadilat dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab tu bulan Ramadan ni penuh dengan rahmat, pengampunan kan. Okey, riwayat yang lain pula, hadis yang sahih, Nabi kata man qama ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Para ulama sebut mendirikan Ramadan ni apa? Imam Nawawi seingat saya disebut ini solat sunat tarawih. Maksudnya kata terjemahan dia, barang siapa yang solat sunat tarawih
imanan wahtisaban. Sama macam tadi juga. Penuh keimanan, penuh pengharapan. Fadilat dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fadilat dia sama, Allah ampun dosanya yang telah lalu. Okey, ibadat yang kedua solat sunat tarawih. Sebab tu besar solat sunat tarawih ni. Tak boleh datang masjid buat juga kat rumah. Tak boleh 20 buat 8. Tak boleh 8. Walaupun 2 tu macam tak sesuai sangat. Tapi jangan tinggallah. Jangan tak buat. Tapi sebaiknya buat 8 lah kalau tak buat. Cuba buat. Bulan Ramadan ni dia special sikit. Okey. Sebab dia panggil qiyamul lail yang waktu yang diawalkan. Biasa kita qiyamul lail tu pukul 3, sabarlah kita kata dekat-dekat subuh dah bangun tu boleh lah, tak apalah 2 rakaat. Tapi yang ni lepas isyak dah boleh dah qiyamul lail. Janganlah buat 2 nampak sangat tu. Apa? Okey. Biasanya selepas ni lah tengah malam tu kan. 1/3 malam kan hadis sebut dia. Tapi bila Ramadan ni dia panggil, sebab tu sebagian ulama sebut qiyamul lail yang diawalkan waktu dia. Waktu dia tu bukan selepas waktu isyak. Waktu dia bila? Selepas solat isyak. Apa beza dia? Ada beza kan? Dah mengaji kan? Mana kata kalau tuan-tuan musafir jamak takdim buat isyak 2 rakaat kan, terus balik sunat tarawih. Tu rahmat agama ni. Sebab musafir ni orang letih kan tempat orang, tempat baru. Jadi boleh bukan boleh diawalkan, memang begitu. Waktu dia selepas solat isyak, bukan maksud azan tu fardu isyak. Okey, settle bab tu. Okey, itu ibadat yang kedua, solat sunat tarawih. Dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan Allah ampun dosa kita. Okey, ibadat yang ketiga, man qama lailatul qadri. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Sama juga syarat dia 2. Dengan penuh keimanan, penuh pengharapan. Fadilat dia pun sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun dosanya. Okey, ni sebagai penutup saya nak bincang sedikit saja. Pastikan saya puan-puan sekalian ibadat puasa, tarawih dan Lailatul Qadar. Dah ustaz, baca Al-Quran kat mana? Kan orang kata Al-Quran ni kan bulan Ramadan ni kan bulan Al-Quran. Sebenarnya dah masuk dalam 3 ni. Bukan masuk dalam dia masuk dalam solat sunat tarawih ni. Solat sunat tarawih. Kan solat sunat tarawih kita baca apa? Baca Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kadang saya selalu ulang tadi, kan tanya baca tak Al-Fatihah? Dah dia solat. Orang tak rasa dia baca Al-Quran dalam solat tarawih. Itu masalah kita lah sebenarnya. Sedangkan kalau orang tanya, anak kita tanya, waktu yang paling afdal, tempat yang paling afdal dan waktu yang paling afdal nak baca Al-Quran bila? Masya Allah, dalam solat. Kalau banyak tempat kita tanya, ustaz, selepas subuh, mudah nak ingat selepas subuh ni tak? Tak, dia dalam solat waktu yang paling afdal. Cuma masalah saya juga, kadang kita tak rasa yang kita sedang membaca ketika solat tu. Sehingga kan kita membezakan, Al-Fatihah dalam solat lain, di luar solat lain. Tak, dia sama. Surah yang paling banyak Nabi baca surah apa? Al-Fatihah. Surah yang paling banyak saya tuan-tuan baca apa? Tengok tu, tak boleh jawab. Tak, okey. Soalan dia begini. Surah yang paling banyak saya dan tuan-tuan baca dalam sehari, surah apa? Masya Allah. Kerana apa? Kalau jawab solat tu maksudnya dah nampak tu. Dah faham apa yang saya sebut. Paling kurang 17 kali kita akan baca. Ini paling banyak. Qul Huwallahu Ahad tadi pun yang Nabi buat, yang sahabat Imam Nabi buat dekat 14 kali sehari. Tak boleh lawan surah Fatihah lagi dalam solat tu. Itu yang fardu, kalau tambah yang sunat banyak lagi. Tapi kalau Qul Huwallahu Ahad ni kan, Qul Huwallahu Ahad ni selepas solat Nabi baca 3 kul kan. Jadi 5 kali. Pagi dia dipanggil zikir pagi Nabi ulang 3 kali. 8 dah, Nabi ulang 3 kali. 3 kul ulang 3 kali, jadi 8. Petang pun sama juga, Nabi ulang 3 kali juga, jadi 11. Malam sebelum tidur Nabi ulang 3 kali juga. 14 betul saya sebut. Tapi tak boleh lawan Fatihah lagi. Cuma sebab tu saya sebut, kita datang, ustaz datang, pentingnya kuliah ni nak biar kita tadabbur tu, biar kita rasa kita sedang membaca Al-Quran. Okey, itu satu bab. Saya nak kembali semula sebagai penutup. Daripada tadi dah penutup ni. Okey, ni last betul. Ni last betul ni. Sebab kali pertama ni rasa nak bagi semua rasa. Kali kedua datang ni tak ada modal lah. Ramai bertanya, mana lebih afdal orang wanita ni tarawih di rumah atau di masjid? Okey, ini perbahasan besar juga lah kan. Sebab asal memang ada hadis Nabi. Okey, asal memang ada hadis Nabi, perempuan ni solat dia paling afdal dekat rumah. Okey. Cuma para ulama yang kemudian ni
Itu hadis Nabi, betul lah, hadis yang sahih lah, kita terima. Cuma cara pemahaman hadis tu, sebahagian ulama dia pakai zahir hadis, betul, orang perempuan tak dapat lihat di rumah. Sebahagian ulama dia cara pemahaman dia, kenapa Nabi kata perempuan tu kenapa perempuan tu afdal di rumah, kenapa? Dia cari sebab tu. Sebahagian ulama yang kemudian ni dia cari sebab, mesti ada sebab kenapa Nabi sebut begitu. Bila dia cari-cari, antaranya sebab zaman dulu mungkin juga timbulnya fitnah, mungkin masjid tak besar, masjid pun satu pintu je dulu. Mana kata kalau Nabi, kenapa Nabi zikir? Nabi duduk sekejap, Nabi zikir Allahumma ta'ala salam, sebab nak bagi laluan perempuan keluar dulu. Mana kata situ sebab tu. Hatta itu pun dalam solat jemaah pun sama, dalam solat fardu pun sama, bukan tarawih saja, solat fardu kita bincang ni. Okey, jadi ada pandangan-pandangan yang ulama yang contemporary, bila dia cari ilah, kalau dia angkat dah ilah tu, boleh datang masjid, dia pun akan dapat fadilat sama 27 juga. Kalau dia jemaah dekat masjid, dapat fadilat tu. Terutamanya antara hujah yang kuat juga setakat yang saya dengar ni, hari ni kalau perempuan nak pergi mall, molek ada boleh. Faham tak? Bila kat masjid jadi isu pula, bila kat masjid payah pula. Tapi kalau pergi mall, pergi shopping tak ada isu pula. Nampak tak? Zaman sekarang pun dah jadi keterbukaan. Jadi orang pandang pelik pula tengok agama tu. Orang jadi fitnah pada agama pula. Dalam bab pergi shopping boleh pula, pergi masjid rumah Allah tu, tempat kita ibadat tak boleh juga. Nampak tak? Sebagian ulama dia mengharuskan perempuan afdal juga pergi masjid. Apatah lagi yang jadi kalau kita dengar sebagian ustaz sebut, kalau duduk rumah tak boleh nak mengaji fardu ain, dia kena datang juga masjid nak dengar kuliah, sehingga dia solat fardu dekat masjid. Ketika itu memang wajib pergi masjid. Kalau suami tak mampu nak ajar fardu ain, ini fardu ain saya sebut. Sebab tu dia hukum ni dia ada keadaan-keadaan dia. Tapi kita memang kena terima hadis Nabi tu, cara faham para ulama. Okey, wallahu alam. Okey, sebab ada soalan jadi tertangguh sikit. Apa dah di penutup ni, imanan ini sangat penting. Saya tak nak balik kalau tak kongsi yang ni. Sebab nak masuk Ramadan ni untuk diri saya jugalah, untuk diri saya tu utamanya. Nabi sebut 3 ibadat yang besar tadi kita buat, tapi syarat dia 2, dengan penuh keimanan, penuh pengharapan. Iman ni apa maksud dia? Apa maksud penuh keimanan? Tafsiran sebahagian besar ahli ilmu, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, maksud iman ni kita puasa dalam keadaan kita yakin Allah fardukan puasa ni, sebab tu kita buat. Ramai orang tak ada rasa yang ni. Saya buat contoh mudah. Ibadat ni kadang tu kita duk bahas sah tak sah je kan. Sebenarnya ibadat ni kita boleh bahas sempurna, lebih sempurna, paling sempurna. Para ulama sebut kadang tu kita nak solat, kita tahu, kita ambil contohlah saya buat ibadat wuduk, ambil wuduk. Kadang tu orang dia wuduk, dia tahu nanti tak sah solat kalau tak wuduk. Bagus dah, tapi tak cukup sempurna lagi. Nak sempurna ibadah wuduk tu, satu dia tahu dah kalau dia tak ada wuduk ni tak sah. Yang kedua dia kena rasa, sebab Allah sebut dalam Al-Quran ibadah wuduk ni. Kalau dia boleh lagi ingat ayat Al-Quran, wa idza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum, bila mana nak solat basuh wajah, tangan ni semua kan, maka dia lebih sempurna ibadah tu. Kita rasa betul yang mana kita sedang taat perintah Allah. Yang tu dia jadi lebih sempurna. Kalau ada yang pertama saja pun sah dah ibadat tu. Tapi bila nak jadikan lebih sempurna ibadat tu, kena rasa yang kita ni kan, kamu ibadat ni macam kamu rasa kamu lihat Allah. Kalau kamu tak mampu, kamu rasa Allah lihat kamu kan. Macam mana kita rasa lihat Allah? Kita rasa yang kita ni, kita laksanakan perintah tu ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, nak lebih sempurna, rasa pula aku ambil wuduk ni nak mencontohi Nabi-Mu ya Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman, Nabi ambil wuduk begini, bermula basuh tangan, komo kan. Itu dia lebih sempurna lah. Tapi sebab tu dia payah sikit yang 2 ni, nak kena mengaji, nak kena hafal sikit. Kalau kita boleh buat, sebab tu saya sebut, saya ulang banyak kali, saya tak tahu, payah juga saya nak cuba fahamkan. Tapi kalau tuan faham ni, alhamdulillah lah. Kita buat ibadat tu nak biar kita rasa ibadat tu, bukan sekadar kita buat contoh dah hari-hari datang majlis ilmu, datang je lah, tak. Nak bila rasa dah hadir majlis ilmu ni, Allah besarnya majlis ilmu ni, dapat pahala banyak, dia jadi beza sikit, dia lebih sempurna. Orang yang tak pasang niat itu tadi pun bagus dah dia datang majlis ilmu tu, tapi kalau ada niat tu, Allah besarnya ganjaran ni, tu dia lebih jadilah ibadat tu lebih sempurna insya-Allah. Okey, itu maksud keimanan. Mana kata kita buat ibadat puasa, tarawih tadi, Lailatul Qadar ni semua, sebab kita tahu itu kefarduan yang mana Allah fardukan untuk kita buat. Okey. Wahtisaban, dengan penuh pengharapan. Itu hadis Nabi dengan penuh pengharapan. Para ulama kita syarah pengharap ni dengan mengharapkan pahala puasa tu, dengan mengharapkan pahala tarawih tadi.
Yang ini tuan-tuan, saya alhamdulillah juga. Dulu kita faham tak boleh harap ganjaran ni. Dulu ibadat ni mesti ikhlas je, ustaz kita sebut. Mesti ikhlas, jangan harap ganjaran, jangan harap pahala, itu berkira dengan Allah. Tak betul. Rupanya bila jumpa hadis ni, hadis yang asas selalu ustaz kita ulang. Ulama sebut harap apa? Harap pahala lah. Mana kata ibadat ni boleh harap fadilat, tapi syarat dia fadilat tu mesti Nabi sebut betul. Bukan kita pergi reka. Fadilat tu mesti daripada Quran, daripada hadis yang sahih, kita boleh buat. Okey. Penutup lagi. Ini kesinambungan dia. Okey sikit. Okey, ini betul lah penutup. Kesinambungan ni, kalau kita harapkan fadilat tadi, dia akan ada pengajar, dia akan ada kelebihan dia. Para ulama sebut yang pertama, dia akan jadi kita buat sungguh-sungguh. Bila kita nak fadilat pahala tadi, kita akan buat sungguh-sungguh ibadat tu. Kerana kita tahu nak dapat ganjaran, nak dapat pahala, kena ikhlas dulu. Kalau tak ikhlas ibadat, itu kelebihan dia. Yang kedua, yang setakat yang saya ingat, para ulama sebut automatik akan jadi ibadat. Adat jadi ibadat. Bila dia harap pahala, jadi adat lalu, jadi ibadat lalu. Kerana adat tak ada pahala. Adat pahala ni benda yang ghaib. Ataupun sebahagian orang masuk bulan puasa ni, tanya dia, kenapa puasa? Semalam mak kejut sahur, puasa lah. Tak jadi puasa dia. Ataupun orang-orang muda kan, kenapa dah satu sekolah puasa, aku puasa lah, tak jadi. Tapi bila mana dia mengharapkan ganjaran pahala, dia tahu dia akan jadi ibadat terus puasa tu. Wallahu alam. Sekadar tu tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan tuan-tuan, sekali yang baik daripada Allah Ta'ala, sekali yang buruk daripada kelemahan diri saya. Dan kita tutup, ada nak minta untuk baca doa sedikit kan. Mudah-mudahan insya-Allah kita tak sempat lah untuk buka soalan tak apa tak sempat lah untuk buka soalan, takut jadi panjang pula. Okey, insya-Allah. Okey, cuma dari sudut doa ni, dia berbentuk umum lah. Tak ada doa yang maksudnya Nabi ajar nak masuk Ramadan baca doa apa, tak ada lah. Cuma ada yang sabit Nabi ajar kalau nampak anak bulan tu masuk Ramadan. Itu pun bukan nak masuk Ramadan saja. Setiap kali nampak anak bulan masuk bulan baru, dia akan ada doa dia. Nabi ajar kan, minta keamanan, minta iman, minta selamat, minta Islam. 4 perkara Nabi ajar. Okey, cuma saya nak sebut satu perkara. Banyak kita lihat orang doa ni doa yang bagus. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa yang baik ni, makna yang baik. Cuma kalau boleh yang lebih baik, ikatkan dia. Bila kita dah mengaji ni, bila kita mengaji ni, kita dapat satu perkara. Ramai orang masuk Ramadan, tapi kita bimbang, masuk Ramadan ni kita keluar tak ada apa-apa. Jadi jangan doa nak masuk Ramadan saja. Kan? Kadang kita doa, ya Allah bagi berkatilah aku dekat Rajab, Syaban dan sampaikanlah aku Ramadan. Baguslah doa tu, tambah lagi. Bulan Ramadan ni mudah-mudahan dapat istiqamah, dapat ibadat, dapat pengampunan. Kena ada yang tu. Doa tu sebab kita bimbang, masuk saja keluar tanpa pengampunan pun tak jadi. Ramai orang bahkan dicela pula. Tiba-tiba dapat masuk Ramadan dah, tapi keluar-keluar tak ada pengampunan, tak ada penambah baik, tak jadi bertakwa dan sebagainya. Okey. Jadi mudah-mudahan saya cuba ada satu pilihan doa Nabi SAW, kita ulang banyak kali, mudah-mudahan Allah berkati kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. Ya Allah, sampaikanlah aku hingga tiba Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa fi'lal khairat wa ijtinabul muharramat. Ya Allah, sampaikanlah kami pada Ramadan dan bantulah kami di dalamnya itu untuk melaksanakan puasa dan qiyam dan melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhkan diri dan kami mampu menjauhkan diri kami daripada segala perkara-perkara yang diharamkan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.